Assalamualaikum dan salam sejahtera para hadirin sekalian. Saya Cikgu Nazura Hamidi bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Cikgu Juliet, Cikgu Dawina dan Cikgu Farah mewakili SMK Ria Miri akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk penggunaan toolkits bahan bantu mengajar dalam meningkatkan keberkesanan pemahaman serta pembelajaran kooperatif subjek reka bentuk dan teknologi murid tingkatan 1. Okey, berikut merupakan agenda yang akan dibincangkan di dalam kajian ini. Okey, penggunaan alat dan bahan bantu mengajar ABM ataupun BBM banyak memberi sumbangan dalam meningkatkan pemahaman pelajar dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar dan pendidik. Menurut kajian Muhammad Nur Azhari Azman dan lain-lain pada tahun 2014 adalah tidak wajar bagi pendidik pada era sains dan teknologi kini masih meneruskan pengajaran mereka dengan cara lama yang hanya bersandarkan buku teks atau chalk and talk semata-mata. Selain daripada itu, teori konstruktivisme mendasari pembelajaran berpusatkan pelajar menggalakkan penggunaan media dan ABM dapat meningkatkan lagi daya fikir pelajar. Maka, penggunaan alat bantu mengajar seiring dengan perkembangan teknologi harus dapat melahirkan suasana pembelajaran yang aktif antara pelajar dan guru. Okey, berikut merupakan objektif kajian yang digariskan dalam kajian tindakan ini. Yang pertama adalah objektif mengenal pasti penggunaan toolkit dapat membantu meningkatkan penguasaan pemahaman subjek reka bentuk dan teknologi dalam kalangan murid-murid tingkatan 1 Marikh. Objektif yang kedua pula, mengenal pasti penggunaan toolkit dapat meningkatkan minat murid-murid untuk berinteraksi dan menyelesaikan masalah sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas 1 Marikh. Dan objektif yang terakhir adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid 1 Marikh tanpa menggunakan toolkit sewaktu aktiviti berkumpulan dijalankan. Berikut merupakan kumpulan sasaran yang telah dipilih iaitu 20 orang pelajar dari tingkatan 1 Marikh dan pemilihan sampel ini berdasarkan murid kelas tingkatan 1 yang mengambil subjek reka bentuk dan teknologi. Dalam persoalan kajian, terdapat 2 persoalan yang perlu dijawab dalam kajian tindakan kami. Yang pertama, adakah penggunaan toolkit dapat membantu penguasaan pemahaman subjek reka bentuk dan teknologi dalam kalangan murid-murid tingkatan 1? Dan yang kedua adalah adakah penggunaan toolkit dapat meningkatkan minat murid-murid tingkatan 1 untuk berinteraksi dan menyelesaikan masalah dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Menurut kajian UPAS, kekurangan alat bantu mengajar di kelas boleh mempengaruhi prestasi pelajar dan tahap pemahaman mereka. Bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru pula perlu diberikan penekanan agar pelaksanaan pengajaran di dalam bilik darjah dapat memberi impak yang baik kepada murid dan guru. Menurut kajian Muhammad Jamalil dan lain-lain pada tahun 2017, Muhammad Marzuki dan lain-lain pada tahun 2016, Siti Nur Anis dan Nur Rahimah pada tahun 2020 menyatakan bahawa penyediaan bahan bantu mengajar sebelum pengajaran kurang mendapat perhatian oleh guru. Dalam metodologi kajian, kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif. Data yang dikumpul dengan menggunakan senarai semak, data dianalisis secara inferensi dan deskripsi,
Analisis inferensi pula dilakukan dengan menggunakan Pearson R untuk mengetahui sama ada terdapat hubungan antara penggunaan toolkit dengan kecenderungan murid untuk berinteraksi dan menyelesaikan masalah di dalam aktiviti berkumpulan dan tahap pemahaman murid terhadap topik yang diajar. Dalam sampel kajian, sampel rawak digunakan dengan sampel kajian yang terdiri daripada 20 responden yang dipilih secara rawak dari kelas tingkatan 1. Persampelan rawak dikatakan sebagai salah satu strategi pensampelan yang terbaik dan mudah digunakan dalam suatu kajian. Berikut merupakan instrumen kajian yang kami lakukan. Yang pertama adalah kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan instrumen borang soal selidik. Dan yang kedua, soal selidik yang digunakan adalah menggunakan skala Likert. Subjek atau responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang sesuatu kenyataan berdasarkan suatu skala dari satu ekstrim kepada ekstrim yang lain menurut Najib pada tahun 1999. Contohnya dari sangat setuju kepada sangat tidak setuju. Okey, berikut merupakan skala Likert dalam kajian yang telah kami buat. Skor 1 sehingga skor 5 dan maklum balas sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Berikut merupakan pemarkatan dalam kajian kami iaitu tahap rendah, sederhana tinggi dan markah pula dari 1 sehingga 2.33, 2.344, 2.34 hingga 3.67, 3.68 sehingga 5.00. Okey, kita lihat pula dapatan kajian kami. Seperti yang anda lihat merupakan taburan responden mengikut peratus min dan sisihan piawai tahap pemahaman murid dalam kalangan murid tingkatan 1. Penyataan ataupun soalan. Yang pertama, saya dapat menjawab soalan yang diajukan guru dengan lebih cepat. Saya dapat menyiapkan aktiviti dalam tempoh masa yang ditetapkan. Saya dapat mengingat apa yang diajar oleh guru dengan lebih baik. Saya lebih memahami kehendak soalan latihan. Toolkit yang disediakan guru membantu saya memahami apa yang dipelajari di dalam kelas. Persoalan yang pertama yang telah dibincangkan tadi, adakah penggunaan toolkit dapat membantu penguasaan pemahaman subjek reka bentuk dan teknologi dalam kalangan murid-murid tingkatan 1 menunjukkan min purata 4.40 adalah tahap pemahaman murid dalam topik yang diajar menggunakan toolkit adalah tinggi. Okey, berikut pula merupakan jadual taburan responden mengikut peratus min dan sisihan piawai bagi penglibatan murid dalam pembelajaran kooperatif sebelum menggunakan toolkit. Okey, soalan adalah seperti saya seronok membuat aktiviti secara berkumpulan. Saya sering mengeluarkan pendapat sewaktu perbincangan dengan rakan. Saya memberi kerjasama sewaktu aktiviti berkumpulan. Saya dapat menghasilkan kerja dengan baik sewaktu aktiviti berkumpulan dan saya dan rakan menggunakan kreativiti semasa menghasilkan kerja. Jadi persoalan, adakah penggunaan toolkit dapat meningkatkan minat murid-murid tingkatan 1 untuk berinteraksi dan menyelesaikan masalah dalam subjek reka bentuk dan teknologi? Okey, dapatan kajian menunjukkan penglibatan murid dalam pembelajaran kooperatif sebelum menggunakan toolkit adalah pada tahap yang rendah. Okey, dalam perbincangan kita dapati dari tahap pemahaman murid, murid lebih cepat menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, merangsang motivasi murid belajar. Yang ketiga, meningkatkan usaha murid untuk menjawab soalan guru. Dan yang terakhir, membantu murid mengingati topik yang diajar dan mengukuhkan pengetahuan sedia ada. Manakala tahap penglibatan murid pula berdasarkan kajian selepas menggunakan
toolkit yang disediakan, murid berasa lebih seronok, merancangkan perbincangan dalam kalangan murid, meningkatkan kerjasama dalam kalangan murid, meningkatkan tahap kreativiti murid dalam aktiviti berkumpulan dan meningkatkan tahap keberanian, keyakinan dan kelantangan dalam penghujahan. Tinjauan masalah tindakan yang dijalankan pula ialah yang pertama, didapati terdapat kekangan masa kerana fasa pandemik. Murid bakal menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah dan responden yang terhad, iaitu hasil dapatan agak berat sebelah kerana jumlah sampel yang disenaraikan oleh pengkaji adalah cuma seramai 20 orang. Cadangan penambahbaikan adalah yang pertama, memanjangkan lagi tempoh kajian, iaitu dengan mengambil kira tahap pemahaman dan pembelajaran kooperatif dari kelas lain. Yang kedua, memperbanyakkan responden dengan memperluaskan skop sampel, iaitu responden dari kelas lain. Apakah cadangan kami untuk kajian yang akan datang adalah dengan menggunakan populasi yang lebih luas dan juga menambahkan lagi bahan bantu mengajar supaya dapat mempelbagaikan toolkit yang lain. Jadi secara kesimpulannya, penggunaan toolkit ini memberi kesan pemahaman dan sikap pelajar yang positif dalam PDPC. Selain daripada itu, toolkit juga berjaya menarik perhatian pelajar, pelajar lebih fokus dan motivasi pelajar meningkat dan menjadikan pelajar lebih produktif serta menikmati pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Dan yang terakhir sekali, dapat mempelbagaikan inovasi pengajaran dan pembelajaran serta kreativiti pelajar. Berikut merupakan gambar yang membuktikan murid meningkatkan minat dan pemahaman mereka dalam kelas reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 Maret. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.